Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini Agenda Awani. Kemelut yang melanda isu berkaitan pemilikan saham Tan Sri Azam Baki, Ketua Pusurujaya SPRM, semakin kata pun berada di konteks yang lebih mendalam, di mana perdebatan berkaitan dengan isu ini semakin menimbulkan banyak persoalan, walaupun beberapa siri penjelasan sudah pun diberikan oleh pengerusi LPPR Tan Sri Abu Zahar Ujang dan juga Ketua Pusurujaya SPRM itu sendiri. Tetapi ia lebih banyak menimbulkan persoalan berbanding jawapan. Dan hari ini misalnya pengerusi jawatankuasa khas mengenai rasuah yang berbahagia Tan Sri Rais Yatim sudah pun membuat kenyataan akhbar dan beberapa perkara sudah pun dinyatakan dengan jelas oleh Tan Sri Rais Yatim. Antaranya Tan Sri Azam Baki perlu menjelaskan ataupun mengisytiharkan harta beliau sama ada ia bersifat beneficial ataupun pemilikan sendiri. Dan keduanya, Tan Sri Rais Yatim menggesa siasatan menyeluruh perlu dilakukan oleh pihak-pihak pemegang taruh Ketua Pusurujaya dan juga SPRM ini seperti PDRM, Suruhanjaya Security, Jabatan Perkhidmatan Awam, Ketua Setiausaha Negara, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Itu antara agensi yang perlu melihat siasatan yang perlu dilakukan ke atas individu tersebut. Dan sementara siasatan dijalankan, Tan Sri Rais Yatim menyatakan Azam Baki perlu direhatkan ataupun digantung kerja sementara siasatan dapat dijalankan. Semuanya ini atas kuasa yang diberikan jawatankuasa khas mengenai rasuah di bawah Akta SPRM Seksyen 14. Itu dijelaskan oleh Tan Sri Rais Yatim. Jadi pada malam ini saya amat bertuah yang berbahagia Tan Sri Rais Yatim bersama kami di Agenda Awani. Assalamualaikum Tan Sri, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik saja, alhamdulillah. Okey, terima kasih Tan Sri kerana sudi bersama kami pada malam ini. Jadi sebagai kata pun kesimpulan kenyataan akhbar Tan Sri pada hari ini, jadi benarkah Tan Sri menganggap bahawa isu ini belum selesai? Sebenarnya isu ini memang belum selesai disebabkan isu-isu yang terlibat di dalam polemik dan juga di dalam struktur yang dikawal selia oleh SPRM itu tidak menepati beberapa jawapan ataupun penghasilan huraian atas masalah tersebut. Sebabnya ialah, pertama, ia melibatkan ketua SPRM sendiri dan dengan perolehan saham yang disebut menerusi kata-kata yang dihamburkan oleh pihak-pihak yang tertentu, satu suasana curiga sudah muncul. Jadi untuk menentukan fakta sebenar, maka siasatan harus dibuat. Kita telah mendengar dan umum telah mendengar penjelasan daripada pihak-pihak yang saudara sebutkan tadi. Namun untuk mengenal pasti kepastian faktanya, siasatan harus dilakukan. Jadi lantaran perkara ini belum lagi selesai di peringkat faktanya, maka sebelum undang-undang dioperasikan dan sebelum yang disebut sebagai petua dan regulasi mesti dilandaskan kepada fakta dahulu. Berapa jumlah saham sebenarnya? Bila saham itu dibeli? Atas nama siapa dibeli? Adakah di atas nama sendiri atau atas nama pihak lain? Dalam tempoh tahun 15 dengan tahun 16, apa telah berlaku dan kenapa nama itu dikeluarkan? Bagaimana transaksi yang telah disimpan oleh pihak-pihak tertentu? Seterusnya, soalan berkaitan dengan perisytiharan. Sudahkah dibuat? Sama ada pada tahun 2015 atau 2016 atau semenjak tahun 2015 sehingga tahun 2021.
Jadi ini adalah rentetan-rentetan fakta, walaupun jaringan amnya diketahui, namun kesahihannya belum dapat dipastikan. Justru penyiasatan yang diperlukan dalam situasi begini harus dilaksanakan oleh badan-badan yang kompeten ataupun lengkap dengan kuasa, pengalaman serta bidang tugas dan bidang undang-undangnya. Okey, maksud dari respon Tan Sri tadi, jawatan kuasa khas mengenai rasuah yang dipengerusikan oleh Tan Sri sendiri tidak berpuas hati ataupun tidak jelas apa yang sudah pun dinyatakan oleh Tan Sri Abu Zahar Hujang selaku pengurusi LPPR. Adakah LPPR tidak ada kuasa sebenarnya membuat siasatan dan melakukan siasatan dalaman, dan apa yang dijelaskan dalam sidang media pada awal minggu ini memang tidak menjawab semua persoalan dalam isu polemik Tan Sri Azam Baki? Tan Sri respon bagaimana? Pandangan saya begini, lembaga penasihat pencegahan rasuah itu tugasnya ialah menasihati. Tugasnya bukan menyiasat. Begitu juga jawatan kuasa khas mengenai rasuah yang saya pengurusikan ini, ia tidak boleh membuat siasatan. Ia boleh meletakkan prinsip berasas kepada undang-undang. Dan prinsip itu adalah dengan kuat kuasa Parlimen dan juga di bawah kuat kuasa Seksyen 14 Akta SPRM 2009. Oleh yang demikian, bagi meletakkan fakta yang sebenar, kesemua yang telah dihuraikan sama ada oleh yang berbahagia Tan Sri Ketua SPRM sendiri atau yang dirumus oleh Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah, harus disusul oleh pihak yang kompeten. Kompeten berarti pihak yang cukup syarat, yang cukup tauliah, yang boleh diharap dan juga diiktiraf khidmatnya sebagai penyiasat. Dalam soal itu ada dua pihak. Pihak pertama berkata tak payah disiasat lagi sebab huraian sudah dibuat. Satu pihak lagi berkata mereka mengasaskan naratif yang dikeluarkan itu kepada kehendak pernyataan. Jadi kalau mengikut Akta Keterangan 1950, ianya perlu diasaskan menerusi proses judicial ataupun subjudicial, bermakna di perenggan yang membawa perundangan itu kepada sistem penyiasatan. Ini harus dilakukan di bawah kuat kuasa Polis Diraja, sama ada menggunakan CPC atau menggunakan acara kaedah dalam siasatan pembukaan kertas untuk diinvestigasi atau untuk diperiksa dengan teliti. Kedua, boleh juga misalnya Suruhanjaya Security yang bertanggungjawab terhadap beli belah saham dan juga soal-soal berkaitan dengan transfer saham ataupun pemindahan saham, juga badan itu boleh misalnya meneliti semasa membeli saham atas nama siapa. Selepas tahun 2016, bagaimana saham itu letaknya? Adakah ketua SPRM pada masa itu yang menjadi pegawai rendah penyiasatan misalnya mempunyai kepentingan? Jika ada kepentingan, maka mengikut peraturan 1993, yakni edaran yang dibuat oleh Jabatan Perkhidmatan Awam, hendaklah perisytiharan dibuat. Sudahkah perisytiharan dibuat? Dan ini harus dilihat dalam konteks sebenar, tak boleh hanya menerusi satu naratif yang dikeluarkan oleh mana-mana pihak. Jadi yang penting di sini ialah kita mesti mendapat fakta yang betul. Dan tidak boleh membuat sesuatu itu terasas kepada prasangka ataupun prejudis. Cara ini, SPRM akan beroleh status yang lebih baik sebab rakyat akan melihat
badan ini sesungguhnya mempunyai keupayaan untuk menyerlahkan fakta dan juga menentukan kedudukan di sisi undang-undang yang mana SPRM menjunjung di atas aktanya yang berkuat kuasa pada hari ini. Kita sekarang berhadapan dengan nasib seseorang yang sedang terapit, ya. Yap. Jadi kita mesti persis ataupun dalam cara tepatnya mengiktiraf apa yang disebut. Jadi jawatankuasa saya yang disertai oleh Yang Berhormat Wong, Yang Berhormat Hassan, Tuan Hassan dan juga Yang Berhormat Dato' Zaidi, kami semua menyatakan perkataan gantung tidak ada, tetapi memberi skop atau ruang untuk berehat sementara penyiasatan berjalan dengan baik. Ini adalah amalan rule of law atau keunggulan undang-undang yang diamalkan pada masa ini. Sama ada beliau digantung atau tidak adalah kuasa kepada perkhidmatan awam dan juga pihak yang memberi beliau anjuran perkhidmatan semenjak dahulu sampai sekarang. Mungkin Tan Sri boleh jelaskan sedikit lagi dalam memohon pihak siasatan berjalan dan beliau boleh mengambil cuti rehat, pihak mana yang boleh menggesa ataupun mengusulkan cadangan tersebut? Terbaiknya ialah Ketua Setiausaha Negara ataupun Ketua Pengarah JPA, Jabatan Perkhidmatan Awam, atau Suruhjaya Perkhidmatan Awam sendiri. Salah satu daripada entiti ini ada belaka lunas untuk menasihatkan. Dan jika tidak puas hati, maka pihak-pihak ini boleh membuat satu anjuran baru supaya tempoh berehat itu ditentukan. Sebenarnya ini perlu diputuskan. Sesuatu investigasi ataupun penyiasatan tidak harus memakan masa yang begitu panjang dalam kes ini. Pada hemat saya, ia boleh diputuskan dalam tempoh yang singkat. Oleh kerana fakta yang muncul adalah fakta yang bukan pelik ataupun kompleks. Justru dalam keadaan sedemikian, kita juga tidak mahu seseorang itu dihakimi sebelum ia bersalah. Ya. Dalam soal ini adalah dalam hal ehwal bukan kriminaliti ataupun penjenayahan, ianya adalah irregularity atau sesuatu yang mungkin bertembung dengan peraturan. Jadi ini perlu saya tegaskan, soal penjenayahan tidak timbul di sini sebab saham itu adalah saham sebenarnya yang boleh diperolehi oleh sesiapa pun. Namun bersandarkan kepada instrumen perkhidmatan Edaran Perkhidmatan Awam 1993 yang diperbaharui pada tahun 2002, khasnya Seksyen 10, maka ia mestilah dilihat dalam konteks pembelian saham. Membeli saham adalah hak setiap individu. Tidak boleh dilarang. Wa ima pegawai kerajaan sekalipun boleh memiliki saham dengan beliannya dengan syarat tidak melebihi RM100,000. Tetapi adakah peraturan itu terpakai pada tahun 1993? Jadi saudara boleh maklum ya, dengan adanya kejeraitan fakta begini, harus penyiasatan itu dilakukan dan saya yakin ia dapat dilaksanakan dalam tempoh yang sederhana. Berkaitan dengan isu dan polemik Tan Sri Azam Baki berkaitan dengan pembelian dan juga penjualan saham dan waran ini, kita lihat ada pencanggahan dari keputusan pengerusi LPPR dan ahlinya, iaitu yang menganggotai Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah. Jadi adakah jawatankuasa khas mengenai rasuah yang dipengerusikan Tan Sri melihat isu ini juga perlu dilihat secara teliti, Tan Sri? Ya, di sini saya fikir kita sedang berhadapan dengan istilah klise, yakni perselisihan fahaman.
Sebaik yang harus kita lakukan ialah setiap jawatan kuasa yang diwujudkan di bawah Seksyen 13, 14 dan 15 Akta Pencegahan Rasuah ini, kita harus menentukan skop kerja dahulu. Jadi bagi kami di jawatan kuasa khas mengenai rasuah, kami mempunyai beberapa peringkat pemahaman dan selepas itu baru kita bawa kepada mesyuarat supaya setiap anggota tidak lari daripada premis asal, iaitu mencari kebenaran, meneguhkan SPRM dan menentukan hak kepada seseorang yang dikenakan tomahan ataupun satu fitnah ataupun sebaliknya. Jadi dalam konteks LPPR itu, rakan saya Tan Sri Abu Zaha mungkin telah menjalankan tugas sebaik yang beliau wajar laksanakan. Namun 5 orang yang kemudian mengatakan sikap itu, saya sendiri tidak mendapat hal yang tertentu berhubung dengannya, spesifik ataupun tidak. Namun sebaik-baiknya yang 5 orang itu menyatakan apa sebab mereka kemudian menukar sikap. Ya, ini tidak jelas kepada umum. Dan jika dibenarkan hanya Tan Sri Abu Zahar menjelaskan, tentulah tidak wajar sebab ada 5 orang lagi yang mempunyai peranan. Lantaran itu, jawatankuasa saya pun perlu mendalami perkara ini semula dan jika perlu kami mungkin akan berinteraksi sekali lagi dengan Tan Sri Abu Zahar dengan rakan-rakannya dalam jawatankuasa itu di bawah bukan saja kuasa jawatankuasa mengenai rasuah ini tetapi juga di bawah kuasa Majlis Parlimen dan kuasa 1952 di mana di situ kami berhak membuat tindakan dan memanggil pihak supaya kita dapat menentukan apa yang sebenarnya dipertikaikan oleh LPPR itu dan kenapa perubahan sikap itu berlaku. Tan Sri, kalau kita imbas sedikit, isu ini sudah pun dibawa ke Dewan Parlimen iaitu Dewan Rakyat pada sekitar 16 Disember 2021. Dan sejurus selepas itu, kita lihat Dewan ataupun Speaker menolak untuk dibincangkan kerana ada perkara yang lebih mendesak untuk pihak kerajaan bincangkan berkaitan dengan isu semasa ataupun isu bajet 2022. Tetapi isunya sekarang, mengapa LPPR mengambil masa yang agak lama iaitu sekitar 3 minggu untuk melakukan siasatan dalaman dan adakah prosedur ini sedikit mengganggu jawatankuasa khas mengenai rasuah dan bagaimana respon Tan Sri berkaitan dengan perjalanan kes yang Tan Sri katakan sebenarnya very straightforward. Dia begitu simple, tidak complicated tetapi mengapa mengambil masa yang agak lama dan menyebabkan jadi polemik dan isu besar pada ketika ini? Anggapan dan juga soalan saudara itu saya fikir kata orang kampung ia terletak pada tahap dan lenggek-lenggek yang tertentu. Jadi ruang yang ada pada LPPR agak berbeza dengan ruang yang ada pada jawatankuasa khas mengenai rasuah. Jadi kami merupakan badan yang terpaksa mengumpulkan pendapat secara yang profesional daripada LPPR. Tinggal lagi sekiranya apa yang diputuskan oleh LPPR itu memakan masa yang panjang, tentu sekali saya di peringkat ini tidak boleh menggunakan kata-kata yang sinis terhadap mana-mana pihak. Jadi ada baiknya saya fikir bahawa jawatankuasa mengenai rasuah berunding kemudian untuk menentukan apa faset dan masalah yang sebenar. Berbalik kepada kuasa parlimen tadi, kenapa ia tidak dibahas? Seseorang yang dipertua Dewan itu, sama ada di Dewan Rakyat atau di Dewan Negara, mempunyai beberapa fakta dalam pemikirannya ketika perkara itu muncul. Misalnya fakta belanjawan amat menghimpit atau fakta
banjir misalnya amat menghimpit. Jadi di bawah susunan perkara 18, Peraturan Mesyuarat Dewan Rakyat, dan juga kalau kami di Dewan Negara Peraturan 17, kami menggunakan apa yang disebut sebagai kepentingan awam yang tertentu, yang menyentuh kepentingan yang lebih luas dan sama ada ia perlu diputuskan pada ketika itu. Saya percaya rakan saya, Speaker Dewan Rakyat, dapat menimbang itu pada ketika yang disebutkan tadi. Jadi kita tidak boleh membuat keputusan minda berhubung dengan tugas seseorang speaker itu dengan di hadapannya muncul hal-hal yang di luar dugaan. Namun hal ini setelah sekian lama muncul, maka harus timbul satu perspektif. Apa perspektif dia? Perspektifnya, jika pandangan rakyat terhadap SPRM kian lama kian luntur dan memuskilkan keadilan serta tak dapat menjalankan tugas asasnya di bawah undang-undang, ini amat besar malapetakanya kepada negara. Inilah yang paling besar kita harus fikirkan. Tentu sekali kita mempunyai keseganan, kesiluan untuk berbuat ini sebab masing-masing ada hubungan interaksi persahabatan dan sejarah masing-masing. Namun, undang-undang tetap undang-undang. The rule of law katanya ataupun yang disebut dalam rukun negara ialah keunggulan undang-undang itu tak dapat kita pisahkan. Mesti diutamakan undang-undang ini oleh kerana di atasnya lah terletak masa depan generasi kita dan juga nama baik atau tidak baik kepada dunia luar. Okey. Akhir sekali Tan Sri, apa seterusnya? Tan Sri dalam sidang media mengatakan akan berhubung dengan pejabat Perdana Menteri dan memaklumkan pandangan Jawatankuasa Khas mengenai rasuah. Mungkin Tan Sri nak jelaskan hal ini? Ya, dalam kenyataan media yang saya keluarkan itu bagi pihak rakan-rakan saya di Jawatankuasa Khas mengenai rasuah, saya dan Perdana Menteri telah berhubung kemarin selepas mesyuarat kami di Parlimen dan saya mengintimkan kepada beliau sesuai dengan tanggungjawab kami di bawah Seksyen 14 Akta Suruhanjaya anti rasuah ini, pencegahan rasuah, kita harus menyiapkan laporan sebab kami adalah dikenakan tanggungjawab menasihati beliau. Jadi beliau berkata akan menerima kunjungan saya dan rakan-rakan itu dan kami akan sampaikan kepadanya bukan saja kes yang melibatkan Tan Sri Azam tetapi juga satu gambaran baru mesti diwujudkan dalam konteks transformasi anti rasuah dan tanggungjawab pengawasan SPRM itu sendiri. Ini sangat penting. Dan saya bersama-sama menyertai pandangan sekiranya anti rasuah ini perlu dihadapi bersama, kuasa legislatif Parlimen hendaklah dilibatkan. Dan ia tidak boleh lagi dibiarkan dalam suasana di mana secara departmental atau secara jabatan sahaja ianya diurus dari hari ke hari, dari bulan ke bulan dan dari musim ke musim. Parlimen harus menjadi pihak yang mengawas, bukan mentadbir, mengawas supaya kehendak undang-undang dipatuhi, supaya tidak ada berat sebelah dilaksanakan oleh mana-mana pihak, supaya wang negara dapat dibelanjakan semaksimum mungkin, supaya tidak ada belas kasihan ima seseorang itu bertembung dengan kehendak sendiri atau kumpulan berbanding dengan kehendak negara dan juga undang-undang negara. Dalam harapannya kita ingin menyuarakan ini secara telus. Jika tidak berubah pada musim ini, tidak akan berubah lagi pada musim akan datang. Terima kasih. Memilih hal-hal berhubung dengan ekonomi, dengan undang-undang, pilihan untuk bersama di bawah Parlimen ini adalah sesuatu yang harus difikirkan dan dipersetujui akhirnya.
Terima kasih Yang Berbahagia Tan Sri Raisi Yatim, Pengurusi Jawatan Kuasa Khas mengenai rasuah atas pencerahan dan juga perkongsian berkaitan dengan isu Ketua Pusuruhjaya SPRM. Jadi terima kasih Tan Sri sekali lagi atas masa yang bersama kami Agenda Awani pada malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.